Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillah bertemu kembali kita pada kali ini, dan insya-Allah kita akan menyambung bacaan kita daripada kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji berkenaan dengan tajuk waris-waris lelaki dan juga waris-waris perempuan. Al-warisuna minar rijali wan nisa'i. Tajuk ini adalah tajuk yang penting, memang semua tajuk adalah penting, dan tajuk ini dikira sebagai tajuk yang kira tak boleh kita abaikanlah dalam mengenal waris lelaki ataupun perempuan. Kerana kalau tak kenal waris, macam mana kita nak bahagikan harta, dan dibimbangi ada waris yang kita tersalah beri ataupun tersalah tinggalkan dengan sebab kita tidak memahami istilah-istilah waris yang digunakan oleh orang yang mengadu, ataupun kita tidak memahami secara menyeluruh apa yang dikehendaki dengan waris ini, dan juga kaedah-kaedah lain yang perlu juga kita ketahui selain daripada mengenal waris ini, antaranya hijab dan juga mahjub. Sebab ada di kalangan waris yang kita kenali, ketahui, yang berjumlah keseluruhannya 25 orang ni, bukan semua kalau mereka berhimpun, semua mereka dapat harta pusaka. Yang tu kita kena hubung kaitkan juga waris dengan kaedah hijab dan juga mahjub. Adanya waris yang lebih kuat dan adanya waris yang lebih utama mewarisi berbanding dengan waris yang lain. Jadi insya-Allah dalam pertemuan kita pada kali ini, kita akan mengenali satu persatu, seorang demi seorang waris yang dikehendaki oleh ilmu faraid. Kerana waris yang ada kalanya waris yang kita fahami berbeza dengan waris di dalam ilmu faraid. Contohnya, seorang dikatakan kepada saudara dia, kepada kawan-kawan dia, ini cucu aku ni, ini adalah waris aku kerana dia adalah cucu aku. Bila diselidiki, cucu ini rupanya cucu dalam pewarisan dalam ilmu faraid yang bukan merupakan waris. Boleh jadi juga cucu walaupun yang masih lagi rapat dengan si mati. Anak si mati, kemudian cucu generasi yang kedua si mati ini, daripada si mati ini. Walaupun cucu, tetapi cucu itu tidak semestinya mewarisi. Jadi di sinilah kita perlu memahami konsep waris yang dikehendaki di dalam ilmu faraid ini. Baik, yang pertamanya waris lelaki. Al-warisuna minar rijali. Waris lelaki ni secara detailnya ada 15 orang. Jadi kita akan melihat 15 orang waris secara bil, dia panggil bil, ada secara bil basti, ada secara bil ijaz, secara terperinci, ada secara ringkas. Jadi kita ambil terus kepada waris lelaki ini secara terperinci berjumlah seramai 15 orang. Yang terdiri daripada, yang pertamanya, al-ibnu. Yang pertama, ibnu, iaitulah anak lelaki. Yang kedua, ibnu li-ibni, ibnu libni wa in safala. Ibnu libni wa in safala. Anak lelaki daripada, cucu lelaki daripada anak lelaki. Wa in safala, dan ke bawah. Yang pertama tu anak lelaki, kemudian cucu lelaki daripada anak lelaki. Cucu daripada anak lelaki.
Maksudnya kalau cucu daripada anak perempuan, walaupun cucu itu adalah cucu lelaki, tetapi daripada anak perempuan, dia tidak termasuk di dalam kalangan waris. Jadi yang pertama ibnun, semua ibnun tak kira lah. Ibnun tu yang sempurna ke yang tak sempurna ke termasuk dalam istilah ibnun. Sama ada baligh ke ataupun kanak-kanak, hatta walaupun dalam kandungan ibunya yang telah kematian bapanya juga termasuk di dalam pengertian ibnun yang tidak boleh diabaikan daripada senarai waris. Masuklah juga ibnu yang tiada akal ataupun ibnu yang tidak waras. Anak semati yang tidak waras. OKU. Terutamanya OKU cacat mental. Walaupun dia cacat mental tetapi dia mempunyai hak di dalam harta pusaka yang ditinggalkan oleh ibu dan juga bapanya ataupun datuknya. Baik, dua golongan waris ini ialah ibnun dan juga ibnu ibni wa insafala. Boleh kita lihat dalam gambar rajah bagaimana kedudukannya dengan si mati. Baik, sekiranya si mati itu adalah lelaki, ini kita buat contoh ibnun dan dalam masa yang sama kalau kita nak fahami bentun pun boleh juga melalui gambar rajah ini. Yang kita fokus di sini ialah ibnun. Kalaulah si mati itu lelaki, lelaki itu mempunyai ibnun, ibnuhu, anaknya, ataupun mempunyai anak perempuan, anak lelaki ataupun anak perempuan. Anak lelaki ke anak perempuan adalah waris kepada si mati. Waris kepada lelaki ini. Tetapi kita perlu ingat, anak yang dimaksudkan di sini ialah anak kandung ataupun anak yang diiktiraf oleh syarak. Kalaulah lelaki ini mempunyai anak, sama ada anak lelaki ataupun anak perempuan, tetapi bukan melalui akad nikah yang sah, ibnun ataupun bintu minaz zina, kedua-dua anak ini tidak layak mewarisi atas dasar ianya tidak diiktiraf oleh syarak. Anak luar nikah. Ini bagi lelaki, ayah kepada anak luar nikah tidak boleh diiktiraf, tidak boleh menjadi walinya, tidak boleh menjadi walinya, tidak boleh mewarisi anaknya kalau anaknya mati, dan anaknya juga tidak boleh mewarisi ayah daripada ayah zina lah, ayah yang menyebabkan kelahirannya. Ini bagi lelaki yang mempunyai anak luar nikah. Jadi anak luar nikah tu walaupun si mati ni menikahi ibunya, menikahi perempuan yang pernah berzina dengannya setelah dilahirkan ataupun setelah tidak cukup syarat lah, tidak cukup syarat dia ni lahir dia ke dalam dunia ni belum cukup 6 bulan, bolehlah dikatakan dia ni adalah anak luar nikah. Anak luar nikah ni kebiasaannya anak sulung ke, anak pertama, anak kedua ke, kat bawah-bawah ni nikah dengan mak, mana dapat anak yang sah taraf. Yang ni anak yang tak sah taraf tidak boleh mewarisi harta si mati yang merupakan bapa biologi lah, bukannya bapa yang diiktiraf oleh syarak. Walaupun test DNA dia kata DNA ini memang DNA daripada lelaki itulah yang merupakan bapanya, tetapi oleh kerana dia berlakunya persetubuhan di luar akad nikah, jadi anak yang terhasil itu adalah anak luar nikah yang tidak diiktiraf syarak. Tetapi berbeza situasinya sekiranya si mati itu adalah perempuan. Kalau si mati perempuan yang mempunyai anak yang dikandung hasil daripada hubungan luar nikah, anak zina. Jadi anak perempuan ini, kalaulah anak itu hasil daripada pernikahan yang sah, sama ada anak lelaki ataupun anak perempuannya, memanglah kedua-dua orang ini layak mendapat harta pusaka. Adalah bergelar waris. Termasuklah juga anak zina, sama ada lelaki ataupun perempuan, bagi ibu yang mengandungkannya. Dua-dua anak ini sama ada lelaki ataupun perempuan adalah diiktiraf sebagai anak kepada ibunya hasil daripada perzinaan. Ini beza antara lelaki dan juga perempuan. Jadi
Kalaulah seorang ibu dan dua orang, ibu bapa ni berzina dahulu sebelum berkahwin. Kemudian ada anak. Selepas tu mereka pun berkahwin. Lepas berkahwin, dapatlah anak-anak lain. Jadi anak-anak lain tu adalah waris kepada bapanya dan juga waris kepada ibunya. Tetapi anak yang pertama hasil pernikahan, hasil daripada luar nikah itu adalah anak kepada ibunya sahaja. Tidak menjadi anak kepada ayahnya walaupun ayahnya menikah ibunya selepas daripada itu. Itu dari sudut perwarisan harta pusaka. Manakala dari sudut hubungan, adakah bersentuhan itu boleh membatalkan wuduk ataupun tidak? Jadi itu masalah isu yang berkait dengan hubungan aurat dan juga batas-batas aurat melihat kepada isteri seorang ibu yang seorang lelaki yang telah menikahi seorang perempuan dan menyetubuhinya, anak perempuan tersebut merupakan haram selama-lamanya untuk lelaki. Walaupun lelaki itu memang ayah dia, kalaulah lelaki itu bukan ayah dia, ayah tiri, haram selama-lamanya bernikah dengannya. Maksudnya kalau sentuh tak batal lah sembahyang. Itu dalam masalah dalam isu berkaitan dengan hubungan mahram ataupun bukan mahram. Kemudian yang kedua pula ialah cucu daripada anak lelaki. Ibni wa in safala. Baik, ini antara gambar rajah kedudukan anak dan juga cucu dan ke bawah. Kalaulah si mati itu lelaki ataupun perempuan, al-mayyit ataupun al-mayyitatu. Sama ada bintun ataupun ibnun. Yang kita nak fokus di sini ialah ibnun dengan ibnin wa in safala. Anak lelaki kemudian cucu lelaki daripada anak lelaki. Cicit lelaki daripada cucu lelaki yang marinya daripada anak lelaki. Ketiga-tiga mereka ini adalah termasuk dalam senarai waris. Tiga-tiga ni adalah waris semua. Tapi kalau kita lihat sebelah perempuan pula, kalau perempuan bintun ni memang anak, kemudian cucu lelaki daripada anak perempuan bukan waris, ini zawil arham, dan ke bawah pun bukan waris juga. Ini kita akan lihat secara lebih detail lagi dalam waris-waris perempuan. Manakala waris lelaki, yang ke bawah semua perantaraan lelaki belaka. Anak lelaki, cucu lelaki daripada anak lelaki, cicit lelaki daripada cucu lelaki. Ini cicit ni. Cicit daripada anak, daripada cucu lelaki, daripada anak lelaki. Anak lelaki, cucu lelaki, cicit lelaki. Inilah yang dimaksudkan dengan ibni wa in safala. Cucu daripada anak lelaki wa in dan ke bawah. Maksudnya dan ke bawah ni maksud cucu, cicit, cuik. Apa-apalah nama-nama sampailah ke bawah beberapa generasi pun akan termasuk, kalaulah mereka ada, termasuklah dalam waris kepada si mati. Katakanlah datuk ni umurnya panjang, hidup sampai 200 tahun. 200 tahun. Kemudian anak-anak, cucu, cicit, cuik, puik, piut, semuanya dah mati. Yang adanya generasi yang ke-9. Contoh kalau ada lah. Generasi yang ke-9 ada lagi. Mana hak semua atas tu hidup belaka dah. Generasi yang ke-9 tu umurnya 10 tahun. 10 tahun generasi yang ke-9. Datuk nenek dia tu, moyang dia tu umur 200 tahun. Mungkinlah kalau ada lah berapa 10 tahun ke, di generasi yang keberapa, kalau disusun atur jalur perwarisannya, semuanya anak lelaki, cucu, cicit sampailah kepada generasi yang umurnya 10 tahun ni juga merupakan waris. Kalau tidak ada waris lain yang lebih dekat, yang lebih kuat daripadanya. Baik. Kemudian yang seterusnya, waris lelaki yang ketiga, selepas daripada anak lelaki dan juga cucu lelaki dan ke bawah, ialah al-abu, bapa. Yang ini jelaslah bapa ni siapa? Bapa kepada si mati. Bapa kepada si mati. Nisbah hubungan ini nisbah
kedudukan waris inilah kita kena kira dengan si mati, bukan kira dengan anak si mati. Sebab kalau kita dengar ada orang cerita, anak dia cerita, ayah mati tinggalkan mak. Kita kena faham apa maksud yang dikehendaki dengan tinggalkan mak. Mak tu mak siapa? Mak kepada orang yang bercerita. Yang mati tu ialah ayah dia, tinggalkan mak. Bukan tinggalkan mak dengan maksud nenek. Mak di sini dengan maksud isteri kepada si mati. Jadi nisbah yang kita perlu kaitkan dengan si mati di sini, hubungan ini adalah mestilah ada hubungan dengan si mati. Bukannya kita beri bahagian adalah berdasarkan kepada hubungan orang yang bercerita. Dia mestilah dengan hubungan dengan orang yang mati. Kemudian yang keempat, al-jaddu abul abi wa in ala. Datuk. Datuk ni siapa? Abul abi. Ada ke datuk daripada mak? Betul, ada datuk daripada mak. Ini datuk daripada ayah. Jadi cara datuk bapa kepada bapa. Abu al-abi bapa kepada bapa. Wa in ala dan juga ke atas. Kalau ke bawah dipanggil anak, cucu, cicit, cuik, piuk. Kalau ke atas datuk, ayah, datuk, moyang dan ke atas lah nama-nama apa pun dipanggil jad, termasuk dalam bilangan jad yang melalui susur galur lelaki semuanya. Maksudnya kalau lah datuk tu mari daripada mak sebelah mak macam mana? Itulah ayah kepada mak. Datuk juga datuk, tetapi datuk tu tak termasuk dalam waris yang keempat ini. Itu dipanggil datuk. Ini jaddun warisun. Dia ada jaddun, satu lagi nama istilah jaddun saqit. Jaddun saqitun. Jaddun yang gugur. Jad yang gugur. Yang tak gugur daripada senara waris. Dipanggil jad ni saqitun juga termasuk dalam zawil arham. Jad yang termasuk dalam zawil arham. Yang mana diselangi dengan si mati dengan perempuan. Itu dipanggil zawil arham. Kedudukan abun dalam carta, dalam silsilah dengan si mati. Kalau abun, si mati lelaki ataupun perempuan, abun ni ialah abun, ayah dia. Ayah kalau dengan mak dia dapatlah si mati. Itu kedudukan abun. Kemudian kedudukan jaddun. Kita perhatikan kedudukan jad yang mewarisi di sini hanyalah ada satu jalur sahaja. Satu jalur ni maknanya tidak berbilang-bilang datuk dalam satu masa. Contohnya si mati ada ayah. Bila ayah ni sudah tidak ada, yang akan mengambil tempat ayah ni, menggantikan tempat ayah ialah jad. Jad ini adalah waris. Kemudian atas pada jad moyang pula. Moyang ni adalah moyang lelaki. Ayah kepada datuk juga adalah waris. Jadi ini adalah istilah al-jaddu abul abi. Ini abul abi wa in ala dan ke atas. Dan ke atas ni ialah moyang. Moyang dan ke atas lagi. Kalau ada atas lagi, jad ni abul jad. Contohnya ini abul jad. Ini jaddul jad. Ini jad kepada jad. Toki ataupun datuk kepada datuk. Ini abul jad. Ini abul abi. Ini abul jad. Yang ini jaddu al jad. Datuk kepada datuk. Moyang dan ke atas akan adalah sampai ke atas. Satu peringkat, katakanlah ini satu generasi. Dalam satu generasi datuk akan ada seorang sahaja datuk yang mewarisi. Kalau kita perhatikan dalam satu generasi datuk. Generasi yang pertama datuk ada berapa orang datuk? Kalau kita tengok di sini. Lihat dalam gambar rajah ini. Ada satu datuk ialah ayah kepada ayah. Kemudian ayah kepada ibu. Ada dua orang datuk. Ada dua datuk. Kemudian dalam generasi yang kedua, datuk yang kedua. Cuba kita bilang. Ada jad. Satu. Dua. Tiga jad. Ada tiga orang moyang. Dalam generasi dengan si mati ni berapa lapis? Satu lapis. Dua lapis. Tiga lapis. Ada tiga orang. Dan begitulah bertambah daripada generasi ke generasi kalau ke atas, semakin ramailah datuk. Tetapi hanya seorang sahaja datuk ataupun moyang yang mewarisi
si mati dalam satu-satu masa. Ini kita kena pegang. Bukan kedua-dua datuk, kedua-dua belah itu boleh mewarisi. Datuk hanya satu pihak saja yang mewarisi. Berbeza dengan jaddah. Jaddah ni kita akan lihat dalam waris perempuan nanti. Kemudian yang kelima, yang keenam dan yang ketujuh. Ini ada 3 individu waris di sini. Al-akhu, saudara lelaki. Jadi saudara lelaki ada 3. Yang pertama, sawa'un kana syaqiqan lil mayyiti, sama ada ia adalah syaqiqan, belahan. Maksud belahan ni kandung. Satu ibu, satu bapa dengan si mati. Panggil syaqiqan. Au kana akhan lahu min abihi faqat, ataupun saudara kepadanya, kepada si mati, min abihi faqat, daripada sebelah bapanya saja. Maksudnya ibu adik-beradik sebapa. Au min ummihi faqat, ataupun daripada ibunya sahaja. Maksudnya adik-beradik ni bersatu pada ibu sahaja. Ayah berlainan. Kalau hak ni hanya bertemu dengan nasab ayahnya. Tapi perut yang mengandungkannya, yang melahirkannya adalah berbeza. Rahim yang mengandungkan mereka adalah berbeza. Baik, gambar rajah yang boleh kita fahami, baik, yang boleh menolong kita untuk memahami kedudukan akhun ataupun ukhtun syaqiqah lah. Beginilah kedudukannya. Si mati sama ada lelaki dan juga perempuan. Kalaulah akhun syaqiq ataupun ukhtun syaqiqah yang datang daripada ayah dan ibu yang sama dengan si mati. Baik, ini si mati, saudara ni akhun syaqiq, mari daripada ayah dan juga ibu yang sama. Ayah yang sama, ibu yang sama dengan si mati. Yang ini adalah akhun syaqiq ataupun ukhtun syaqiqah. Kita fokus di sini dulu. Kalau ukhtun syaqiqah nanti, kalau kita fahamilah konsep yang sama juga dengan ukhtun syaqiqah nanti. Ini saudara lelaki seibu sebapa, akhun syaqiq. Kemudian akhun li abin, saudara lelaki sebapa. Maksud saudara lelaki sebapa ni ialah dengan si mati, ini si mati al-mayyitu au al-mayyitatu, ibu dan bapa si mati, kemudian bapa ada isteri baru dalam satu masa ataupun dalam masa yang berlainan. Jadi bapa bernikah dengan isteri baru, ada cawangan baru dan dapatlah anak daripada ibu tiri. Anak ni dinamakan dengan si mati akhun li abin kalau lelaki. Kalau perempuan ukhtun li abin. Ini akhun li abin dan juga ukhtun li abin. Tadi akhun syaqiq, yang ni akhun li abin dengan ukhtun li abin. Jadi Ustaz faham, Ustaz harap awak semua dapat fahamlah kedudukan akhun li abin dengan akhun syaqiq, dan satu lagi kedudukan akhun li ummin ataupun ukhtun li ummin. Saudara seibu lelaki ataupun saudara seibu perempuan. SIL atau Masaf. Ini ringkasan dalam bahasa Melayu lah. Tapi dalam bahasa Arabnya kita kena fahami bila sebut akhun li ummin, ukhtun li ummin, maksudnya ialah si mati mempunyai adik-beradik tiri bin lain. Si mati ni bin lain sebab si mati dia berbinkan ayahnya, kemudian saudara seibu berbinkan kepada suami ibunya. Mana bin lain. Ada juga, mereka juga mempunyai hak di dalam mewarisi harta pusaka si mati ini kalaulah, ini kalaulah apa? Kalaulah tidak ada orang yang menghalangnya. Kalaulah tidak ada orang yang lebih utama. Maksud di sini ialah tidak ada orang yang menyekat. Kalau tidak ada orang menyekat akhun li ummin, antara orang yang menyekat akhun li ummin dengan ukhtun li ummin, nanti kita akan belajar. Antaranya lah anak lelaki ataupun anak perempuan. Si mati ni kalau ada ibnun ataupun bintun, akan sekat semua ni, tak boleh. Mereka akan menyekat, menyebabkan mereka ni tidak boleh mewarisi harta pusaka. Bukan atas dasar mereka ni bukan waris. Mereka waris, tetapi dari sudut keutamaan, anak-anak ini sudah menyekat. Ataupun bapa kalau masih ada, bapa menyekat mereka daripada mewarisi. Datuk juga menyekat mereka daripada mewarisi. Sama dan juga bapa menyekat. Ini dan kita akan belajar dalam bab hijab dan juga mahjub. Sekat menyekat antara waris. Jadi, ini adalah kedudukan yang ketujuh, ialah waris lelaki yang ketujuh.
saudara lelaki seibu kepada si mati. Kemudian yang ke-8 dan yang ke-9, ibnu akhi syakik, iaitulah anak kepada saudara seibu sebapa, dan juga ibnu akhin minal abi, anak lelaki kepada saudara lelaki sebapa. Ini anak saudara. Anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki seibu sebapa ataupun sebapa. Amma benu al-akhi minal ummi, adapun anak saudara daripada seibu. Anak daripada saudara seibu, fahuwa min zawil arhami, ia adalah termasuk dalam zawil arham. Fala yarithu bil fardi, jadi dia tidak boleh mewarisi secara fardu. Dia adalah zawil arham. Jadi dalam kalangan anak saudara kalau mari anak saudara dia mengaku belaka sini, kami semua ni adalah anak saudara, anak saudara. Semua lelaki-lelaki, anak lelaki kepada saudara lelaki-lelaki ni. Anak lelaki kepada saudara lelaki juga, saudara lelaki seibu sebapa. Yang pertama, saudara lelaki, ibu dan juga bapa lelaki. Kemudian yang ni pula anak saudara daripada saudara sebapa lelaki. Ini pula anak saudara daripada saudara seibu lelaki. Anak saudara lelaki dan daripada adik-beradik lelaki semua. Jadi dalam menyelesaikan kes seumpama ni, janganlah kita memberi hukum, menjatuhkan hukum secara sama rata. Atas dasar mereka semua adalah anak saudara si mati. Jadi antara mereka ni ada yang layak dan ada yang tak layak. Ada yang layak, ada yang tak layak. Dan ada yang berhak mendapat asabah, ada yang berhak mendapat fardu. Ada yang terhalang. Itu kata yang layak, ada yang tak layak. Jadi kena fahami kedudukan anak saudara ni, sebab tu kita kata dalam antara syarat dalam pewarisan ni, kita kena mengetahui hubungan dengan si mati. Jihah al-muqtadiyah lil-irsi. Arwah mana yang menyebabkan kita beri hukuman dia ni boleh mewarisi. Dia duduk pada arwah mana? Arwah sama ada seibu sebapa ke ataupun sebapa ke ataupun seibu. Darjat kekuatannya kita kena ukur berdasarkan kepada ilmu faraid, bukan berdasarkan kepada kekuatan, berdasarkan kepada orang tu kedudukannya gagah, ada keuangan yang lebih, dia lantik peguam untuk memenangi perbicaraan kes pusaka. Bukan atas dasar tu, tapi atas dasar penilaian kita berdasarkan kepada ilmu faraid. Jadi kedudukan gambar rajah untuk menerangkan di manakah letaknya ibnu akhin syakik, anak saudara kandung, anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki kandung. Ini kedudukan si mati, mayitun, ada ayah, ada mak. Ayah mak ni katakan ayah tidak ada dah. Jadi kedudukan anak saudara ni di sinilah. Si mati ada adik-beradik lelaki, ada adik-beradik perempuan. Adik-beradik lelaki daripada adik-beradik lelaki ni adanya anak lelaki ibnun. Inilah anak saudara lelaki daripada anak lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa. Manakala anak lelaki daripada saudara perempuan ukhtun syakikah. Anak saudara juga tapi daripada kakak. Jadi anak saudara lelaki ni daripada kakak adalah bukan waris. Itu juga memang kena penting untuk kita memahami, kerana di luar sana kita akan berhadapan dengan suasana saya anak saudara lelaki, dia pun anak saudara lelaki, tetapi daripada adik-beradik yang berbeza jantina menyebabkan seorang boleh dan seorang tak boleh. Sama dan juga kedudukan sepupu. Ada sepupu lelaki, ada sepupu perempuan. Daripada ayah, daripada pak saudara semua. Biasanya sepupu ni sepupu perempuan yang ada hubungan masih lagi rapat dengan katakanlah dengan mak saudara. Dijagalah mak saudara tu semasa mak saudara dia sakit. Bila mak saudara dia sakit, mak saudara dia mati,
Jadi ayah dia tak ada dah. Anak anak saudara yang jaga dia ni, anak saudara daripada saudara lelaki, perempuan. Perempuan rajin jaga mak saudara. Tapi hak lelaki ni, anak saudara lelaki, malah bila sebut mak saudara sakit, malah balik Malah balik, malah nak ambil tahu pasal mak saudara. Tapi bila mati, kedudukan anak saudara perempuan ini dari sudut pewarisan adalah lemah. Dia tak boleh mewarisi. Yang boleh mewarisi adalah anak saudara lelaki. Walaupun dia malah ke, dia culah nak jaga mak saudara dia, tetapi dia adalah bakal mewarisi harta pusaka mak saudara dia. Jadi di sini macam mana kalau kita lihat? Mana yang lebih rapat dengan si mati? Mungkin lebih rapat itu adalah anak saudara perempuan. Tapi nasiblah tak boleh mewarisi harta pusaka. Anak saudara lelaki yang malah tu boleh mewarisi pula. Jadi kedudukan ni kita kena faham. Dan bila tahu begitulah kedudukan, di sinilah perlu adanya konsep yang lain, adanya elemen lain di dalam pengurusan harta pusaka yang boleh kita pakai. Antaranya ialah wasiat. Mana ibu saudara boleh memberi wasiat kepada anak saudara perempuan. Kerana anak saudara perempuan ini adalah bukan waris. Dan ibu saudara tadi juga boleh hibah. Dia boleh hibahkan bahagian, boleh beri hadiah. Okey, kamu ni rajin. Sebelum mak saudara mati, mak saudara ajak pergi ke pejabat tanah. Bagi hibah kepada anak saudara perempuan yang rajin menjaganya. Boleh itu. Bukan tak boleh. Bahkan digalakkan. Takut-takut bila dah pembahagian harta dibuat, anak saudara perempuan ni tak boleh. Manakala hak lelaki yang malas, yang culah tu dapat mewarisi harta pusaka. Okay. Kemudian kedudukan anak lelaki daripada saudara lelaki sebapa. Ini anak saudara lelaki tiri lah kalau kita istilahkan dengan panggil nama anak saudara tiri. Tapi tiri-tiri itu kita dalam adat budaya kita mungkin berbeza daripada adat antara adat satu tempat dengan satu tempat yang lain. Kita faham apa maksud tiri, mungkin apa yang Ustaz faham berlainan dengan apa yang awak faham. Oleh kerana itu, kita kena definisikan apa maksud anak saudara tiri ni. Anak saudara tiri ni ialah dalam istilahnya ibnu akhin li abin. Anak lelaki kepada saudara lelaki sebapa. Bila sebut macam tu barulah jelas. Anak lelaki daripada saudara lelaki sebapa yang bin sama dengan si mati. Ayahnya bin sama dengan ayah si mati. Tetapi ibunya berlainan. Bila baca kat talqin kat kubur, si mati ni namanya, katakanlah nama si mati ni Kasim. Ayahnya nama Kasim Abdullah ataupun Selamat. Ayahnya nama Selamat. Kemudian akhun li abin ni nama Labu. Labu. Ibnu akhin li abin. Jadi Labu juga bin Selamat. Tapi bila baca kat talqin, biasanya kat kubur ni kita baca Kasim bin mak dia. Wahai Kasim bin, ini Selamat, ini nama Combi. Ibu kepada Kasim nama Combi. Kemudian ibu kepada Labu nama Murni, Cikgu Murni. Okay, jadi bila baca kat talqin, wahai Kasim bin Combi. Tapi akhul li abin ni bulan lepas mati. Orang baca wahai Labu bin Murni. Sebab apa ni mak lain-lain. Tapi bin dalam bin sama, bin Selamat belaka. Jadi inilah kedudukan anak saudara. Jadi Ibnu ni anak kepada Labu. Katakanlah namanya Labi. Labi bin Labu bin Selamat. Hak ni pun Kasim. Kasim bin Selamat. Maksudnya anak saudara. Labi ni adalah anak saudara pada Kasim. Tapi daripada mak, yang ni daripada mak tiri, daripada mak, mana ibu yang berbeza. Walaupun ayah sama tapi ibu yang berbeza. Itu anak saudara anak lelaki kepada saudara lelaki sebapa. Itu yang ke-9, waris lelaki yang ke-9. Kemudian waris lelaki yang ke-10 dan yang ke-11 ialah bapa saudara, al-ammu syaqiqu. Bila sebut al-ammu ni ialah merujuk kepada adik-beradik.
ikhwatul abi, merujuk kepada adik-beradik lelaki kepada bapa. Kalau adik-beradik lelaki kepada ibu dipanggil khal. Khal ataupun akhwal. Kalau adik-beradik sebelah bapa, al-amu merujuk kepada al-amu. Al-amu iaitu merujuk kepada adik-beradik kepada bapa. Jadi al-amu syaqiq, al-amu minal abi. Bapa saudara seibu sebapa dan bapa saudara sebapa. Okay, apa maksud tu? Nanti kita akan lihat dalam gambar rajah untuk memahaminya. Ammal ammu min jihatil ummi fahuwa aidan min zawil arham. Adapun bapa saudara, adik-beradik ayah, min jihatil ummi, daripada pihak ibu. Maksudnya daripada nenek. Bukan daripada datuk. Maksudnya senenek. Pak saudara senenek. Datuk yang berbeza. Itu dia panggil al-ammu min jihatil ummi. Fahuwa aidan. Jadi pak saudara seibu dengan bapa kita ni adalah termasuk di dalam zawil arham. Baik, contoh gambar rajah ni. Ini kedudukan gambar rajah al-ammu syaqiq. Baik, al-ammu syaqiq ini adalah adik-beradik kepada bapa si mati, yang mana datuk dan nenek ni adalah ibu dan bapa si mati. Ibu dan bapa kepada bapa si mati. Betul, ibu dan bapa. Datuk dan nenek ni adalah mak dan juga ayah kepada bapa si mati. Pak saudara sini, pak saudara syaqiq ni. Pak saudara kandung, adik-beradik kandung ayah. Jadi adik-beradik lelaki kandung, adik-beradik lelaki seibu sebapa dengan ayah. Itu dinamakan ammu syaqiq. Kemudian mak saudara pula, mak saudara bukan waris. Bukan termasuk dalam senarai waris. Kemudian amun li abin pula. Di sini amun li abin ni, sinilah kedudukannya amun li abin. Al-ammu lil abi, pak saudara sebapa, iaitulah datuk nikah baru dengan nenek baru, dengan nenek lain. Daripada nenek lain inilah dapat pak saudara adik-beradik tiri kepada ayah. Ayah mempunyai adik-beradik sebapa. Bila ayah mati dah, kedudukannya bila si mati ni meninggal, ammu li abin ni ialah akhun li abin kepada bapa. Adik-beradik sebapa, lelaki sebapa. Jadi bila pangkat dengan si mati, oleh kerana si mati anak kepada ayahnya, jadi pak saudara lah tadi. Asalnya adik-beradik ayah akan jadi pak saudara, bapa saudara kepada si mati. Bapa saudara sebapa. Baik, seterusnya bapa saudara adik-beradik ayah yang bukan waris, yang termasuk dalam zawil arham. Hak mana di sini? Dekat mana kedudukannya? Baik, dalam gambar rajah ni, katakanlah nenek berkahwin dengan katakanlah selepas kematian datuk, ataupun sebelum datuk bernikah dengan nenek pernah berkahwin dengan seorang lelaki. Itu zaujul jaddah, suami kepada nenek. Dalam perkahwinan terdahulu sebelum berkahwin dengan datuk. Jadi dengan perkahwinan terdahulu nenek pernah ada anak lelaki dan juga anak perempuan. Anak lelaki, ini anak perempuan. Lepas tu nenek bernikah dengan datuk dan dapatlah ayah datuk, pak saudara sebelah seibu sebapa dengan ayah, pak saudara lelaki dan juga mak saudara. Jadi pak saudara daripada perkahwinan nenek terdahulu dipanggil bapa saudara seibu. Ammun li ummi. Bapa saudara seibu. Bapa saudara seibu bukan waris. Kalau dengan ayah ni dikira waris lagi. Ammun li ummin dipanggil akhun li ummi. Bila akhun li ummi masih lagi bergelar waris. Tapi anak ni adalah anak saudara kepada, nisbah kepada ammun li ummi ni, ini adalah anak saudara daripada adik-beradik seibu. Bukan waris. Dia pun nisbah dengan si mati, pak saudara seibu, juga bukan waris kepada si mati. Termasuk dalam istilah zawil arham. Kemudian yang ke-12 dan juga yang ke-13, waris lelaki, anak kepada kedua-dua orang
pok saudara seibu sebapa dan juga pok saudara seibu. Dipanggil ibnu ammi syakik wa ibnul ammi minal abi. Anak kepada bapa saudara sebapa, seibu sebapa, panggil sepupu lah, sepupu. Sepupu kandung. Sepupu kandung, yang ni sepupu sebapa. Maknanya, dengan ayah pok saudara ni adalah sebapa saja, ibu lain. Ammal ammu minal jihatil umi, adapun pok saudara seibu, nenek yang sama, maknanya datuk yang berbeza, fala yarisu bil fardi, maknanya sepupu tersebut tidak mewarisi secara fardu, bal huwa min zawil arham. Bahkan ianya termasuk di dalam zawil arham. Baik, ini sepupu seibu sebapa. Contoh sepupu seibu sebapa, anak mana kedudukan si mati. Ini si mati al-mayyit, al-mayyitatu, kemudian nenek, bapa dia, nenek, mana sepupu ibnu amin syakik, ini ibnu amin syakik, sepupu seibu sebapa, maksudnya sepupu kandung, kemudian sepupu sebapa, datuk bernikah dengan nenek tiri, dapatlah anak lelaki, mana cucu daripada anak tirinya, ibnu, ini adalah cucu pada datuk, cuma nisbah dengan si mati sebelah bapa dia, datuk, kemudian bapa ni adalah bapa saudara sebapa, ini adalah anak kepada bapa, anak sepupu daripada bapa saudara sebapa dengan si mati. Ini sepupu sebapa dengan si mati. Okey. Dan yang dua yang terakhir waris lelaki ialah zauju. Az-zauju, kemudian last sekali ialah al-mu'tiqu. Iaitulah orang yang memerdekakan hamba kalau dia tidak ada dah. Wa asabatuhu, dan asabahnya. Iaitulah waris-waris yang asabah bi anfusihim al-muta'assibuna. Yang mana mereka ini menjadi asabah bi anfusihim dengan diri sendiri mereka. Jadi, kita berhenti dulu sekadar itu untuk waris lelaki, dan kita sambung. Masih lagi ada beberapa perkara berkaitan dengan waris lelaki bila mereka semua berhimpun. InsyaAllah kita sambung selepas daripada ini. Kita berhenti dulu seketika. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.